Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan jana minda. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 244. Kita akan sama-sama menjawab bahagian B nombor 7 dan 8. Soalan 7, lengkapkan jadual. Jadi untuk soalan A dan B kat sini ada jadual panjang, lebar dan tinggi dan dinyatakan isi pada cuboid. Okey, maksud soalan ini untuk A, dia suruh kita kira isi pada cuboidnya. Cuboid yang mana panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm dan tingginya 5 cm. Jadi, untuk menjawab soalan A, terlebih dahulu, kita perlu nyatakan dahulu dia punya formula untuk mengira isi padu. Jadi, formula dia ialah, kita tulis dulu, isi padu bersamaan, okay, kita boleh tulis panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey. Okey, jadi dah dinyatakan situ tiga ukuran sudah ada, jadi kita cuma masukkan sahaja ukurannya. Panjangnya ialah 4 cm. Okey, kita tulis 4 cm. Okey, kita akan darab, lebarnya 3 cm dan tinggi ialah 5 cm. Okay, seterusnya kita boleh darab terus. Jadi kita darabkan 4 akan darab 3 dahulu, iaitu 4 darab 3 kita dapat jawapan dia 12. Jadi 12 ni kita akan darabkan pula dengan 5. Okey, so kita darab 2 kali darab Jadi 12 kali 5, 5 kali 2 10. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Maka kita dapatlah isi padu cuboid untuk soalan A, iaitu 60 cm. 60 cm. Okey, kita ada satu simbol 3 di situ, maksudnya padu. Jadi, inilah dia cara-cara menjawab soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okay, diberi panjang 2 meter, lebar 4 meter, tinggi kita tidak tahu, maksudnya anu di situ. Jadi diberi sudah jawapannya, iaitu 80 meter padu, iaitu sudah diberi jawapan. Okey. Jadi langkah pertama, kita masukkan dahulu dia punya formula dia. Okey, jadi cikgu salin daripada atas. Okay, itu dia yang pertama. Sekarang kita isi padu sudah diberi 80 meter. So kita masukkan sahaja jawapan dia terus, 80 meter kat sini. 80 meter padu bersamaan. Okey, cikgu kena buat bawah sekejap. Kita buat bawah. Okey, 80 meter padu sama dengan panjangnya ialah 2 meter darab lebarnya 4 meter darab tinggi kita tak tahu. Jadi maksudnya tinggi ni kita buat sebagai anu lah, T. Jadi kita nak kira macam mana. Sudah diberi jawapan. Okey, so kita darabkan dulu yang kita tahu kat sini. 2 darab 4. Okey, maksudnya 2 darab 4 kita dapat 8. Okey, jadi kita boleh tukar kedudukannya nanti kat sini. Tapi tak apa, kita tulis dulu. So 80 meter ni ialah, cikgu tak ada ruang, cikgu kena salin dekat sebelah kejap. Okey, kita salin dulu, tak ada ruang. So kita buat
Macam ni. Kita copy. Dan kita paste. Okey, ni dia. So, kita naikkan. Okay, ini untuk soalan B. So, yang tadi kita boleh padam. Okay. Sekarang ni kita darabkan 4 darab 2, dapat jawapannya 8. Okay, jadi, maksudnya kat sini, 8 meter. Okay, bilik M darab M, maksudnya luas kat tu 8 meter persegi. Darab T yang kita tak tahu. Jawapannya ialah 80 meter padu. Okey. Okey, sekarang ni cuba kita tukarkan ini kepada simbol tak tahu. Okey, tak tahu ni maksudnya maksudnya apa dia? Maksudnya 8 darab berapa dapat 80. Okey, contohnya macam ni. 2 darab 3, jawapan dia 6. Okey. Itu yang paling asas. Jadi, kalaulah cikgu padam kat sini, 2 darab berapa, jawapan dia 6. Jadi, cara dia ialah kita akan buat operasi songsangan. 6 akan bahagi 2, kita dapatlah jawapan kat sini 3. Jadi, sama juga ni, nak dapatkan nombor kat sini, 80 ni kena bahagi dengan 8. Okey. Jadi, 80 bagi 8, kita buat bentuk lazim kat sini. 80 bahagi 8. Okay, jadi 8 ni 1, 8, tolak, selesai, dan sifar. Okay, maksudnya, di ruang kosong ni bersamaan 8 meter. So, kita tulis ni 8 meter persegi. Kita darabkan dengan 10 meter. Kita dapat jawapan dia 80 meter padu. Ini bermakna tinggi kita dah dapat jawapan dia, iaitu yang ni tinggi okey, iaitu 10 meter. Jadi kita tulis ni tinggi bersamaan 10 meter. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 8. Okey, ni yang tadi Okey, kita ulang. Okey, ni dia 8. Carta palang menunjukkan kehadiran murid mengikut kelab. Jadi kat sini carta palangnya ada kelab silat, taekwondo, tarian dan robotik. Jadi sebelum kita menjawab soalan A dan B ni, kita perlu keluarkan maklumatnya, yang mana kita keluarkan bilangannya. Okey. Jadi kita lihat yang pertama dahulu, silat. Kehadirannya ialah kat sini dia tak sampai 90, dia antara 80 dengan 90, di tengah-tengah. Jadi kita boleh tulis 85. Okey, kalau cikgu tulis ni dia mengganggu, so cikgu tulis dalam ni Taekwondo, okey, dia punya kehadiran 60. Tarian 90. Manakala robotik 80. Okey, kita dah keluarkan maklumat, dah dapatkan maklumat. Jadi mudah untuk kita menjawab soalan. Kita lihat soalan A. Berapakah jumlah murid bagi keempat-empat kelab itu? Jadi kata kunci di sini ialah jumlah keempat-empat. Jadi jumlah ini merujuk kepada keseluruhan. Maksudnya kita akan tambahkan ke semua bilangan yang ada di sini. Jadi kita boleh buat bentuk lazim terus untuk soalan A. So kita akan buat 85, 60, 90 dan 80. Jadi kita tambah. Okey, 5 tambah sifar-sifar ni 5. Okey, kalau nombor macam ni banyak macam ni, kita tambah sikit-sikit. Okey, macam ni 8 tambah 6, kita dapat jawapan dia 14. Kemudian 9 tambah 8, kita dapat 17. Jadi kita tambah asing macam ni, kita buat sekali lagi, kita tambahkan
7 tambah 4, 11. 2 tambah 1, 3. Jadi kita dapat jumlahnya 31. So tulis sini 31. Maka inilah dia jumlah murid bagi keempat-empat kelab itu, iaitu 315 orang. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Jumlah bilangan ahli bagi keempat-empat kelab ialah 350 orang. Berapakah bilangan ahli yang tidak hadir? Okey. Dinyatakan sebenarnya 350 orang, tapi yang ini kehadirannya cuma 315. Jadi bila nak tahu yang tak hadir, maksudnya kita nak kira beza. Jadi untuk menjawab soalan B, kita akan buat operasi tolak, yang mana jumlah sepatutnya 350. Nanti kita akan tolak dengan yang hadir 315. Okay, so kita boleh tolak saja. Okay, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, 5 tinggal 4. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 1, 3. Jadi inilah dia bilangan murid ataupun ahli yang tidak hadir, iaitu 35 orang. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 8B. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan jana minda kita pada hari ini untuk muka surat 244, bahagian B, nombor 7 dan 8. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.